min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dimulakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Noja, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keampunan dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu dan ayah kita, dosa-dosa isteri suami kita, dosa-dosa anak-anak kita, dosa-dosa adik-beradik kaum kerabat kita, dan mudah-mudahan juga dosa-dosa seluruh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan dapat keputusan kita masih boleh lagi berkuliah, tuan-tuan tuan-tuan dirahmati Allah. Ramai tuan-tuan pada pagi ini tandanya tuan-tuan dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berjalan menuju majlis ilmu, nescaya Allah mudahkan jalannya besok menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita buka satu kitab Daqaiqul Akbar karangan Syekh Abdul Rahman Al-Qadi, beliau menceritakan berkaitan dengan hadis ini, tuan-tuan. Diceritakan besok dalam tu dinukilkan satu kisah, apabila ditimbang amalan seseorang hamba tu besok, makalah hamba tu nyata dia punya amalan kejahatan dia sangat dominan, sehingga amalan kebaikan dia sangat sedikit, sehingga memberatkan amalan kejahatan dia. Akhirnya mengikut keputusannya dia akan dihumban ke dalam api neraka. Maka malaikat pun mula menyeret dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Tiba-tiba Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, cuba kamu tanyakan kepada hamba-Ku itu beberapa soalan. Sebelum dia sampai ke neraka, masih dalam dibawa oleh malaikat, maka Jibril pun pergi kepada lelaki itu. Dia tanya, Allah suruh tanya, adakah kamu dahulu ketika di dunia kamu mencintai ulama? Maka jawapannya tidak. Tuan-tuan dirahmati Allah, Jibril kembali pada Allah Ta'ala, wahai Allah, kamulah yang tahu perkara sebenarnya. Jawapannya tidak. Allah suruh tanya lagi dengan dia, soalan yang kedua. Maka Jibril tanya dengan dia, apakah kamu pernah menghadiri majlis ulama, majlis ilmu lah maknanya, tuan-tuan? Tidak. Dia punya apa ni, masalah besar, tuan-tuan. Tidak. Jibril kembali pada Allah. Allah suruh tanya lagi, apakah kamu pernah duduk dalam satu majlis makan, minum dan sebagainya dengan ulama? Pun tidak. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian tanya lagi, apakah kamu pernah duduk di kawasan tinggal kamu tu, ada situ orang alim duduk. Taman kita ni ada orang ulama duduk dalam taman tu? Pun tidak. La ilaha illallah, tuan-tuan. Sebab sana tak boleh bohong. Yang bercakap tangan-tangan mereka, bersaksi kaki-kaki mereka, Yasin cakap. Mulut memang tak boleh bohong lagi dah. Memang kena patri pun. Maka tuan-tuan, tanya lagi soalan yang kelima. Maka Allah tak nak turunkan lagi dia punya rate dia. Tanya dengan hamba-Ku itu, apakah kamu pernah mencintai seseorang yang orang itu cinta pada ulama? Maka itulah jawapan dia, ya, sekali itu je. Maka Allah kata, pimpinlah tangannya ke syurga, kerana barakah daripada ulama itu juga mendapat pada dia. Tuan-tuan dirahmati Allah, ini bukan direct dengan ulama, tuan-tuan, bukan direct dengan majlis ilmu. Majlis ilmu pun tak datang, apa pun tak datang, tapi dia pernah cinta, dia pernah suka dengan orang yang orang tu kaki ilmu, tuan-tuan. Itu pun ada harapan, tuan-tuan. Bila tanya, kamu cinta ulama, cinta dalam majlis ilmu? Tidak. Kamu pernah makan duduk sama-sama dengan ulama? Tidak. Tinggal satu taman dengan ulama pun tidak. Nak tahu, tuan, punyalah masalah besar dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Allah dengan kasih sayang pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tahap itu nak dibantu kita supaya tidak masuk dalam neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan dimuliakan Allah. Pada pagi yang mulia ni, tuan-tuan, saya mengambil satu tajuk yang sangat penting, tuan-tuan. Tajuk ni berkaitan dengan kita semua. Kita semua berkaitan dengan lidah, lisan, tuan-tuan. Maka kita kena jaga betul-betul, tuan-tuan, dirahmati Allah, terutama saya yang cakap ni, tuan-tuan, iaitu al-ghibah, mengumpat, mengunjing, ribah. Tuan-tuan dirahmati Allah, mengumpat ni, tuan-tuan, satu dosa yang sangat besar. Dosa yang besar, mudah sangat dibuat, tetapi sangat susah nak dihapuskan.
Sangat susah tuan-tuan. Nanti kita baca beberapa hadis, ayat Quran pun ada menyebut dan sebagainya. Kita dapat lihat tuan-tuan, mengumpat ni terlalu merata tuan-tuan. Sehingga sekarang ni kalau nak dicari yang tak mengumpat, tak berapa nak jumpa sangat tuan-tuan. Zaman Nabi nak cari yang mengumpat tu tak berapa jumpa. Sebab tu kalau seseorang tu mengumpat je, Nabi boleh tercium bau busuk mulut dia, bau bangkai tuan-tuan. Ada hadis ni juga. Tuan-tuan dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat ayat 11 ayat 12, kita dapat tengok makna ni tuan-tuan dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka perdamaikanlah kamu akan dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, semoga kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Ini ayat 11 menceritakan asalnya kita ni yang namanya berakidah semua saudara. Semua saudara, maka kita kena jaga persaudaraan itu. Sehingga kan kalau saudara kita tu dia bertelingkah, dia bertengkar, kita kena jadi orang tengah, memperdamaikan di antara dua saudara yang bertelingkah. Kemudian ayat menyambung 12 inilah menceritakan masalah pada menjaga persaudaraan itu. Tuan-tuan, sifat-sifat mazmumah bermula pada ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebahagian daripada orang-orang laki-laki itu mencemoh dan merendah-rendahkan sepuak golongan laki-laki yang lain, kerana harus puak yang dicemoh itu lebih baik daripada yang mencemoh. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dan janganlah sebahagian daripada puak perempuan itu mencemoh merendah-rendahkan segolongan orang perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemoh, direndah-rendahkan itu lebih mulia daripada yang mencemoh. Wala talmizu anfusakum, janganlah kamu menceritakan aib-aib saudara kamu. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil sesama kamu dengan gelaran-gelaran yang buruk. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, alangkah buruknya gelaran fasik kepada kamu setelah kamu beriman. Sebelum tu beriman, buat benda-benda yang disebut tadi tu tuan-tuan, iman dia telah turun kepada tarafnya fasik. Laki-laki, fasiqah orang perempuan. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, alangkah buruknya gelaran fasik kepada kamu sebelumnya kamu beriman dari itu. Wattaqullaha la'allakum Bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Maka barang siapa yang tidak bertaubat daripada dosanya ini, sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang zalim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang yang beriman, janganlah kamu terlalu banyak sangka-sangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya kebanyakan sangkaan kamu itu adalah berdosa. Wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang. Tajassasu, tajassus, jasasah tu yang hadis al-jasasah tu tuan, maknanya mencari-cari berita-berita keburukan orang. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu meribah, mengumpat akan setengahnya yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah mati? Wattaqullah, maka takutlah kamu sekalian akan Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat hamba-Nya lagi maha mengasihani. Tuan-tuan dirahmati Allah, ayat 11 ayat 12 ni tuan-tuan, asalnya menceritakan kita ni semuanya bersaudara. Tuan-tuan, maka damaikanlah kalau ada saudara kamu yang bertelingkah, kamu jadi orang tengah. Kemudian tuan-tuan, ayat 12 ini menceritakan masalah-masalah yang mengganggu persaudaraan antara kita. Tuan-tuan, antaranya kita mula mencemoh orang, cerca orang, maki hamun orang. Dilarang laki-laki dan perempuan.
Kemudian kita cerita aib-aib orang, keburukan orang, kita dedah kepada orang lain, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita memanggil saudara kita dengan gelaran yang tidak baik. Rasulullah banyak gelaran yang dipanggil pada sahabat, tapi gelarannya baik, tuan-tuan. Ada gelarannya biasa-biasa je, tuan-tuan, tapi tidak ada masalah dengan sahabat tu. Umpamanya Nabi memanggil sahabatnya Abdurrahman bin Sakhrun, disebut sebagai Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, Nabi panggil, wahai bapa kucing. Bapa kucing, tuan-tuan dirahmati Allah. Kerana apa? Abu Hurairah ni seorang yang sangat suka dengan kucing, sehingga kan kalau dia berjalan, tuan-tuan, dalam jubah ni kocik dia ada anak kucing. La ilaha illallah, tuan-tuan. Punya hebat, tuan-tuan, bukan sekat pikul kucing je, dalam kocik ada anak kucing, tuan-tuan. Sampai Nabi kata, wahai bapa kucing, tuan-tuan. Itu sunnah Nabi, tuan-tuan. Tapi kita nak tiru sunnah Nabi, berhati-hati, tuan. Nabi panggil dia bapa kucing. Kita panggil kawan kita, wahai bapa ayam. Lebam biji mata, tuan-tuan. Bunyi macam dekat-dekat, makna jauh sungguh, tuan-tuan. Maka hati-hati, tuan-tuan. Panggil gelaran yang buruk-buruk pun jadi buruk. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Alangkah buruknya gelaran fasik kepada kamu setelah kamu beriman. Maknanya, bila kita cerita-cerita, kita maki hamun orang, kita rendah-rendahkan orang, kemudian kita mendedahkan aib orang, kemudian kita panggil orang gelaran yang tak baik, maka Allah Ta'ala turunkan darjat kita daripada mukmin kepada fasik. Allah, tuan-tuan. Fasik ni apa makna dia? Orang yang mengekalkan buat dosa. Apa hukum dia besok kalau tak taubat? Masuk neraka, tuan-tuan. Na'uzubillah, tuan-tuan. Turun darjat, tuan-tuan. Salah satunya, kita panggil saudara kita dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Tak berapa clear pula kalau ikan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian Allah sebut lagi bawah tu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu terlalu banyak sangka-sangka. Tengok orang tu, aku heran betul lah Zumi tu lah. Sama dengan aku, jawatan kerja sama, kerani je. Tapi macam mana dia boleh pakai Avanza ni, boleh pakai ni semua hebat-hebat ni. Aku nak pakai kancil pun pening kepala. Oh sudah, tuan-tuan. Ini mesti ada hal, ada fikir sangka macam-macam. Dia tak tahu orang tu ada sawit 10 ekar, dia tak perasan. Tuan-tuan, dia tak ada apa benda. Jawatan memang sama pun. Dia cikgu, aku cikgi, lebih kurang je, tuan-tuan. Tapi dia tak tahu kawan tu ada 10 ekar, yang dia 10 pongkis pun tak ada, tuan-tuan. Dah sangka buruk. Allah larang. Banyakkan sangka buruk tu, banyaknya berdosa je. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian Allah sebut lagi yang kita nak bincang sekarang ni. Dan janganlah kamu mengumpat sesama kamu. Umpat dengan orang lain. Maknanya ribah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dalam itu baru sentuh satu yang kita nak bincang, tuan-tuan. Dan janganlah sebagian daripada kamu menggunjing ataupun meribah ataupun mengumpat akan setengahnya yang lain. Bab mengumpat ni Allah Taala sambung lagi, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Tuan-tuan, mengumpat ada sambungan ayat khusus untuk dia. Wattaqullah, maka takwalah kepada Allah. Takutlah akan Allah Ta'ala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Maknanya, tuan-tuan, sifat mazmumah sangat banyak ayat 12 ni. Satu je yang kita nak bincang, al-ribah, tuan-tuan dirahmati Allah. Allah menyamakan orang yang mengumpat ni sama dia makan daging saudara dia yang diumpat, tuan-tuan. Kita kalau ikan tak payah sembelih. Kita makan bangkai ikan tak masalah. Nabi kata dalam hadis tak ada masalah. Kalau Quran masalah. Quran kata haram makan bangkai. Tapi Nabi sebut terjemah Quran secara halus. Nabi kata bangkai ikan dan belalang boleh dimakan. Tuan-tuan, ikan memang kita boleh makan walaupun namanya bangkai. Tetapi kalau ikan tu dah berbau, tuan-tuan nak makan pun terasa tengok beli kat pasar mata dah merah pun, ikan macam sakit mata je, tuan-tuan nak beli pun dah bersalah, tuan-tuan. Menandanya ikan tu dah berapa hari. Ini pula bangkai manusia tak bangkai pun tak boleh makan, bangkai lagi disebut bangkai, tuan-tuan. Tergamak kita nak makan, tuan-tuan. Bayangkan tu punya hinanya orang yang mengumpat. Sedangkan mengumpat sangat mudah berlaku. Bukan dalam keadaan kita bincang-bincang yang kita memang nak burukkan orang, sengaja niat nak burukkan orang. Dalam majlis ilmu macam ini pun, ustaz tu boleh mengumpat. Cerita-cerita bab ini, si Polan tu, tuan-tuan, boleh mengumpat, tuan-tuan. Dalam keadaan majlis kita, majlis kenduri kahwin pun boleh mengumpat, tuan-tuan. Itu pergi makan kerja kahwin. Makan, cakap dengan rumah. Yang, awak rasa tak dalca ni? Nah bang, macam garam tumpah aja. La ilaha illallah, tuan-tuan. Mengumpat tu. Mengumpat, tuan-tuan. Minum pula air sirap. Ya Allah, ini nak bunuh aku ni, kencing manis aku ni korang. Bayangkan, tuan-tuan, apa maknanya, tuan-tuan? Mengumpat. Tanya pula ni catering mana pakai ni? Catering ni pula diumpatnya lagi. La ilaha illallah, banyak, tuan-tuan.
Tengah-tengah makan cantik-cantik tu, kumpang, pengantin pun lalu. Nak masuk dalam rumah, lalu dulu kat luar tu, tuan-tuan. Kita pun tengok sampai pengantin. Pengantin perempuan putih, lelaki hitam macam cantik cicak sebelah-sebelah hitam putih. Astagfirullahalazim, mengumpat tuan-tuan. Dalam pada majlis baik. Tuan-tuan dirahmati Allah, bayangkanlah tuan-tuan. Pengantin lelaki besar, yang perempuan kecil. Boleh tahan ke? La ilaha illallah tuan-tuan. Punya dahsyat tuan-tuan, jahat mulut tuan-tuan. Mengumpat dalam majlis yang baik. Kita pergi yasinan, pergi kenduri kendara tuan-tuan. Tuan-tuan, kita makan pun kita boleh umpat. Tuan-tuan, apa masak macam ini ni, sakit perut aku je ni macam ni, masak macam mentah nasi. Memang nasi tu agak mentah sikit, tapi tak boleh cerita tuan-tuan. Cuma beritahu kawan, kau makan biar baik sikit lah. Rasa macam tak berapa masak sangat. Itu saja, bukan niat mengumpat, boleh tuan-tuan. Ni hati-hati sikit kau minum ni, aku rasa macam manis sangat. Itu je, cakap tak ada masalah. Jangan kaitkan orang yang akhirnya macam memburukkan orang. Itu jadi mengumpat. Secara umum cerita, awak makan ni lebih baik sikit ni, aku rasa macam lemak banyak sangat dalam ni, takut engkau orang ada masalah. Gitu, tak ada masalah, bukan ngumpat. Bila ngumpat, kita cerita ada kaitkan dengan yang masak, ada kaitkan dengan tuan rumah dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah, sangat mudah mengumpat tuan-tuan, tetapi nak hapuskan sangat susah. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi SAW menceritakan sepotong hadis tuan-tuan, riwayat daripada Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada para sahabat, atadruna mal ghibah? Wahai sahabat, tahu tak kamu apa al-ghibah itu? Mengumpat tu apa? Qalu, jawab sahabat radhiyallahu anhum, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maknanya kami tak tahu. Tu bahasa orang dulu-dulu, dia bahasanya halus. Nak cakap kami tak tahu direct tak tuan-tuan? Rasulullah pun macam tu. Bila Jibril datang menjumpai seorang lelaki, tanya antara soalannya, ya Muhammad, khabarkan aku, bilakah berlakunya kiamat itu? Nabi kata, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi cakap macam tu. Nabi tak cakap direct, aku tak tahu, sorry, aku memang tak tahu langsung. Tak ada macam tu. Memang makna sama, tetapi kehalusan bahasanya tu, Allah tuan-tuan, menyenangkan hati. Begitu juga sahabat, Allahu rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu, ya Rasulullah. Maknanya kami tak tahu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Qala, jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menceritakan aib saudara kamu di belakang mata dia. Kamu ceritakan buruk saudara kamu di belakang dia. Dia tak ada ketika itu. Dia tak tahu. Tuan-tuan. Kemudian seorang sahabat mencelah. Qila, bertanya seorang sahabat, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana ya Rasulullah, kalau aku cerita buruk saudara aku tu, buruk tu memang ada pada dia, memang betul-betul itu buruk. Pagi tadi si Azmi tu kena tangkap mencuri duit tabung masjid, orang pukul. Aku cakap Azmi pencuri lah, Azmi tu mencuri. Memang pagi tadi kena tangkap. Kopik duit masjid, tengah kopik, Pak Bilal pun datang nak sembahyang duha, tuan-tuan. Memang cerahlah masa depan dia, tuan-tuan. Maka kita cakap, itu memang betul tadi pagi kena tangkap. Aku saksi, aku nampak dia kena tangkap, bawa balik polis. Memang betul dia mencuri. Ditanya macam tu sahabat tu. Bagaimana ya Rasulullah, kalau yang kami cerita aib itu memang betul ada pada dia? Maka jawapan Nabi apa tuan-tuan? Qala, jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul, kalau betul apa yang kamu cakap tu ada pada dia, faqad artabtah, maka itulah sebenar-benar mengumpat. Astagfirullahalazim tuan-tuan, ya Allah tuan-tuan. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah, tetapi kalau kamu cakap keburukan aib saudara kamu tu, tetapi aib tu tak ada pada dia, maka kamu telah melakukan buhtan, fitnah. Dua-duanya adik-beradik belaka tuan-tuan. Dua-duanya dosa besar belaka tuan-tuan. Kalau kita cerita bab saudara kita, buruk dia dijatuh pada dua. Salah satu. Kalau betul mengumpat, kalau tak betul memfitnah. Dua-duanya adik-beradik belaka. Dua-duanya dosa besar. Dibayangkan Nabi SAW, Nabi kata, ketika aku Isra' dahulu, aku Isra' wal Mi'raj, ketika itu peristiwa Isra'. Isra' ni maknanya dari bumi ke bumi. Tu perlu berpandu, bumi ke bumi. Tu Isra' tuan-tuan. Maknanya dari Makkatul Mukarramah ke Baitul Maqdis. Itu nama Isra'. Mi'raj naik ke atas. Isra' tu kata Nabi, ketika aku bersama Jibril, kami melintasi suatu kaum yang mana mereka sedang menggunting bibir-bibir mereka dan lidah-lidah mereka dengan gunting besi dari api neraka. La ilaha illallah tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, gunting bibir, gunting lidah tuan-tuan. Dan kena ingat, ahli neraka, bibir lidah dia bukan macam kita sekarang ni, besar macam ni. Dia besar sangat tuan-tuan. Sehingga Nabi mengatakan, ahli neraka Jahannam tu, gigi gerahamnya sebatang saja besar Jabal Uhud. Besar-besar gunung lambak, gigi geraham tuan-tuan. Belum gigi kapak.
Gigi taring macam mana, tuan-tuan? Dan kita bayangkan, gigi dengan lidah mana lagi besar? Sekarang ni, gigi dengan lidah besar lidah. Besok lidah, gigi dah macam gunung lambak, lidah besar apa? Gunung Kinabalu kot. Aku agak je. Tuan-tuan bayangkan. Masa tu besok, kita gunting tu sampai putus. Punya menderita, punya sakit, meraung-raung, dan dia gunting bibir dia juga. Meraung-raung, menjerit-jerit, tetapi makin meraung, makin gunting, tumbuh baru gunting, berterusan. Nabi kata, ya Jibril, apa makna ni ya Jibril? Apa tamsilan benda ni, peristiwa ni? Jibril kata, itulah ya Muhammad, umat-umat kamu yang dahulu di dunia kerjanya menabur fitnah, buhtan tadi tu, tuan-tuan. Dan juga mengatakan sesuatu yang dia tak buat. Ada dua. Satu, orang yang suka memfitnah orang. Tuan-tuan hati-hati, ini WhatsApp ni, tuan-tuan. Kita ada telefon, hati-hati sungguh tuan-tuan. Sampai kat tuan-tuan, berita-berita yang banyakkannya fitnah, sampai kat tuan-tuan nak selamat, delete. Tak selamat, like and share. Itu tak selamat tuan-tuan. Memang bahaya sungguh tuan-tuan. Panjanglah amanah saham akhirat kita nanti, yang bagian buruknya tuan-tuan. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang mengumpat, orang yang berfitnah, besok dia akan gunting lidah, dia akan gunting bibir dia. Yang kedua, orang yang suruh orang buat sesuatu perkara baik, dia sendiri tak buat. Itu terutama pada yang bercakap kat depan ni tuan-tuan. Orang ulama-ulama, ustaz-ustaz yang suruh, tuan-tuan bangunlah, bangun malam tuan-tuan, semayang malam tuan-tuan. Bagus. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Oh, dia macam-macam baca. Rupanya dia sendiri tak tahajud. Balik-balik terkejut aja tuan-tuan. Lalu cicak, tidur balik tuan-tuan. Orang macam ini besok zap tuan-tuan. Sebab itulah sebelum kita suruh orang buat, Nabi suruh sampaikan, balighu anni walau ayah. Kalau kita saja nak sampaikan orang, kita kena buat. Tapi kalau kita memang tak buat lagi, tapi orang bertanya, kita tahu ilmu tu, kena beritahu. Ustaz nak tanya sikit lah, macam mana kaedah nak sembahyang tahajud ni? Kita memang tak kaki tahajud pun, minta maaf cakap lah. Kita tahajud, tapi kita tahu ilmu tu, kita kena beritahu sebab dia tanya. Tapi saja-saja, bangunlah malam tuan-tuan, bangunlah, kita tahajud, tuan-tuan akan segar badan, macam-macam lah, malaikat akan turunlah bersama tuan-tuan dan sebagainya. Rupanya dia cakap, dia tak buat. Bahaya tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, alangkah besarnya kemurkaan Allah kepada seseorang yang mengatakan dia sendiri tak buat. Tuan-tuan, ni fitnah. Okey, yang kedua, Nabi kata, aku lalu pada suatu kaum yang mana kaum tu laki-laki perempuan, kuku dia panjang-panjang daripada tembaga. Kemudian dia cakar muka dia, cakar dada dia, dah cakar dia meraung, menjerit-jerit sakit tu, bikin cakar. Kita kalau cakar sakit, kan berhenti. Dia bikin cakar, Nabi pelik sangat. Nabi kata, ya Jibril, ni tamsilan apa ni? Jibril, apa cerita ni? Inilah umat kamu yang di dunia dahulu, dia suka meribah, suka mengumpat, tuan-tuan dirahmati Allah, dan juga suka menjatuhkan maruah orang. Tadi tu menjatuhkan aib orang, cari kesalahan orang, cerita aib orang. Itu tuan-tuan dirahmati Allah. Orang ni besok kukunya panjang-panjang, dia cakar tubuh badan dia dengan kuku dia sendiri. Bayangkan, dua-dua ini dosa besar. Dan bila kita cerita hal manusia, hal orang lain, yang paling seronok cerita bab buruk. Di mana-mana saja kita cerita bab baik, orang tak apa nak dengar sangat. Tak percaya bukti. Contoh, Mi, aku nak cerita dengan kau lah malam tadi. Kenapa? Kenapa tu nak tunggu yang buruk tu? Kau tahu, aku malam tadi pukul 3 pagi aku dengar macam bunyi-bunyi sebelah rumah aku. Sebelah rumah dia Pak Imam. Aku buka tingkap. Rupanya aku tengok Pak Imam tu bangun tahajud lah. Tahajud. Lepas tu dia bangun tahap benda sembahyang lagi tu. Sembahyang 2-3 sembahyang aku tengok. Lepas tu sambung baca Quran sampai subuh lah. Member cakap apa? Kau cerita apa ni lah? Apa benda lah kau cerita ni? Memang tak seronok langsung. Tapi kalau kau tahu Mi, semalam. Dah mula tu tuan-tuan. Yang sebelah apa cerita? Dengan suara tak keluar pun boleh tanya macam tuan. Boleh cerita ke arah, dia menunggu-nunggu berita buruk tuan-tuan. Berita baik tak? Kita cerita berita baik. Kau cerita apa ni lah? Kau ingat berbenda lah pelik sangat kau nak cerita. Cerita macam ni, biasalah dia Pak Imam. Itu dia cerita dia tuan-tuan. Tapi kalau cerita buruk panjang tuan-tuan, memang itu nak kata naluri tak berani, tetapi nafsu kita ke arah itu, kemudian ada yang mencocok tu tuan-tuan. Itu yang jadikan kita bahaya semua tuan-tuan. Okey, saya cerita kenapa saya cakap tadi, mengumpat ni terlalu mudah buat, terlalu sukar nak hapuskan. Terlalu mudah buat, modal air liur je modal. Kadang-kadang antara maghrib ke isyak, kita lepas semayang, lepas ngaji tu, ada lagi dalam 20 minit nak isyak, kita pun ngobrol kat luar tuan-tuan. Ni bukan masjid sini lah, East Ketang Bola punya masjid ni tuan-tuan. Sama duduk pun, aku nampak Zemi dah 3-4 hari tak datang. Member seorang macam dia tu kan mana campur orang, kan tak campur orang, mengumpat tuan-tuan. Itu dah mengumpat dah, automatik.
Kadang-kadang duduk kat luar cerita Pak Imam lah. Pak Imam ni aku heran lah. Dia baca dah tahu aku ni nak terkucil dia baca. Wadduha baca nak toina panjang sangat. Panjang pun Pak Imam kena maki. Inna toina pun itu cucu aku boleh baca. Pak Imam bersalah lagi tuan-tuan. Banyak masalah tapi nak cakap payah tuan-tuan. Tak jaga mulut. Padahal kita baru lepas buat kebaikan. Baru lepas berjamaah, baru lepas ngaji Quran, baru lepas kita macam-macam lah tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sebagainya tuan-tuan. Tetapi mulut kita tak jaga, Allah tuan-tuan, kesannya besar tuan-tuan. Akaun kita akan berubah. Current dan saving account masuk akaun orang tuan-tuan. Ni bukan Macau scam ni. Ini cerita ni tuan-tuan. Automatik berubah tuan-tuan. Ada hadis dia. Tuan-tuan dirahmati Allah. Saya nak ceritakan beratnya mengumpat ni tuan-tuan. Kita nampak supaya sama-sama kita ambil iktibar. Nabi sebut dalam sepotong hadis. Awasilah kamu semua akan mengumpat. Al-ghibah kata Nabi. Kerana sesungguhnya ia lebih berat daripada berzina. La ilaha illallah tuan-tuan. Berzina lah. Nampak macam tu dahsyat. Dosa besar juga tu tuan-tuan. Balasannya pun nampak Isra wal Mi'raj. Tapi Nabi kata mengumpat jauh lebih besar daripada berzina. Orang yang berzina, kata Nabi SAW, kemudian dia menyesal, dia bertaubat, nescaya diterima direct taubatnya oleh Allah Ta'ala. Tetapi orang yang mengumpat, minta ampun macam-macam pun, menangis keluar mata darah sekalipun, selagi tidak dimaafkan orang yang kena umpat, Allah Ta'ala tak terima taubat dia. Bayangkan tuan-tuan, mana lagi berat? Sedangkan benda tu mudah buat. Mudah sangat buat. Sambil duduk-duduk boleh buat. Sambil apa-apa boleh buat, mengumpat orang. Majlis apa pun boleh mengumpat. Tetapi nak hapuskan dosa mengumpat tu bukan main payah. Nabi cakap tadi apa? Mengumpat lebih berat daripada berzina. Orang berzina, apa makna berzina? Berzina maknanya ialah laki-laki dan perempuan sama-sama rela. Kalau laki-laki rela, perempuan tak rela, namanya merogol, memperkosa. Itu berdosa dengan perempuan tu. Kalau perempuan tu ada suami, dengan suami dia. Kalau perempuan tu ada ayah, dengan ayah dia. Tuan-tuan, tetapi disebut Nabi berzina. Sebab berzina dua-duanya rela. Dosanya satu arah je. Dosa dengan Allah Ta'ala je. Satu arah je. Tapi mengumpat, dosanya dua arah. Dia berdosa dengan orang yang diumpat, dosa dengan Allah. Direct terus dengan Allah tak diterima selama tak direct dengan manusia dulu. Itu makna hadis tu. Maknanya kalau saya mengumpat tuan-tuan, saya malam tu tahajud, saya menangis, ya Allah, aku menyesal tadi aku umpat Azmi, aku menyesal ya Allah, taubat aku ya Allah. Tak terima, tuan-tuan. Berat tak berat banding dengan zina terus terima. Itu makna Nabi kata berat sangat. Sehinggalah kamu telah minta maaf pada orang dan orang tu maafkan. Kalau minta maaf dia tak maafkan pun tak lagi. Tuan-tuan, di pedih hati dia, engkau selama ni, ya Allah, tak sangka aku engkau nampak macam bagus. Kita dah menyesal minta maaf dengan dia. Tapi dia tak bersedia nak maafkan lagi. Masih tak maaf lagi. Minta ampun Allah Ta'ala pun masih masalah lagi tuan-tuan. Sebab itulah, saya berulang kali saya cerita, jangan pandang ringan pada baraan, pada marhaban hari raya. Jangan pandang ringan. Itu peluang keemasan untuk kita hapuskan dosa-dosa sesama insan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak raya pergi sendiri, tuan-tuan, rumah sebelah pun sampai habis raya tak pergi. Dah keluar rumah nak keluar tengok sebelah, alamak ada kereta lah, 2-3 biji kereta. Padahal anak menantu dia, kita tengok ada kereta, orang raya tak apa, tak lah, malu lah. Sampai raya habis tak lagi rumah orang sana, tak, ya lagi jauh tuan-tuan. Tapi kalau marhaban, ramai-ramai, hilang rasa malu kita, tuan-tuan. Orang yang bercakap pun seorang yang bercakap, bagi pihak kita, habis dosa kita luruh. Dia minta maaf, dia minta halal. Tuan rumah kata, saya sebagaimana wakil tuan minta maaf, minta halal, saya maaf dan saya halalkan. Dosa gugup, tuan-tuan. Begitu juga saya, wakil pada keluarga saya juga seperti mana yang disebut oleh pihak tuan, kami juga minta maaf, salah silap kami, nampak tak nampak, depan belakang tu lah ngumpat, tuan-tuan. Dan kalau terambil, termakan, terminum, terbungkus dan sebagainya, terbungkus ada kan? Majlis belum habis lagi dia dah bungkus dulu, orang lain tak dapat makan dah, pening kepala, terbungkus, tuan-tuan. Minta halal, dia kata halal, habis. Padahal kita apa benda sangat, tuan-tuan. Tetapi besok dari kiamat tidak ada lagi bangkit-bangkit cerita tu. Nampak macam kecil, tuan-tuan. Besar betul kelebihan dia. Sebab itulah, tuan-tuan, dan saya pun nasihatkan diri saya dengan tuan-tuan, kita sama-sama mulai sekarang ni, tuan-tuan, kalau jumpa kawan-kawan kita ngeteh ke apa, lepas kita nak balik, kita minta maaf. Ataupun jumpa kawan-kawan yang dah lama tak jumpa, automatik terus minta maaf. Mi, aku minta maaf Mi, kalau aku salah silap dengan kau dulu, zaman-zaman kita sekolah dulu, zaman-zaman kita masa sekampung dulu, sekarang aku dah duduk taman ni, aku minta maaf lah. Dia pun tengok tabah. Kau buang terbiat ke apa ni? Raya lama lagi. Lagi salah terbiat lah. Kita ambil iktibar, bila dia kata, okey lah, tak apalah, aku dah maafkan kau lah. Habis tuan-tuan, tak payah tunggu raya. Umur kita tak tahu raya ke tak raya, umur kita tuan-tuan. Ni sekarang COVID hari 7-8 mati, besok 12 mati, besok 9 mati. Tuan-tuan, tuan-tuan dah mati Allah tu COVID-19, belum COVID-20, 21, tuan-tuan, na'udzubillah, tuan-tuan. Jadi kita ada peluang minta maaf, tuan-tuan. Jumpa kawan-kawan minta maaf.
tuan-tuan dirahmati Allah, paling penting sekali minta maaf dengan pasangan kita, tuan-tuan. Nak tidur malam tu minta maaf. Ada peluang minta maaf tuan-tuan. Sebab ni cakap sebab saya buatlah dengan rumah saya, tuan-tuan. Buatlah sebab kita sentiasa dengan dia. Kadang-kadang kita tak ada niat nak ngumpat. Kita makan, dia dah kat duduk depan tengok TV. Kita makan cakap anak, mama kau masak ni memang nak suayah lemah jantung ni. Kau main masin gila ni. Mengumpat dah tu. Orang rumah kat depan tu. Orang rumah dah masakkan tu. Ngumpat tuan-tuan. Kalau kita lagi banyak kita berurusan dengan orang, lagi banyak salah kita. Tuan-tuan, cepat minta maaf supaya tidak ada dakwa-dakwi dari kiamat besok. Besok dari kiamat, anak, isteri, harta benda jadi musuh kita, tuan-tuan. Orang lelaki-lelaki. Disebut dalam Quran kan, anak dan isteri besok jadi musuh kita. Tuan-tuan rahmati Allah. Okey, maknanya kalau kita mengumpat, kalau kita berzina bukan main teruk tuan-tuan. Nak kena set masa laki-laki dan perempuan rumah lain-lain. Tuan nak kena set masa, malam-malam nak keluar, jangan nampak orang, kena cari tempat sunyi, hotel bajet ke, semak samun ke. Kan susah kerjanya. Banding dengan ngumpat dengan serban jubah pun boleh ngumpat tuan-tuan. Duduk ya aku semi ni, aku dah tak nampak 3-4 hari. Dia mana campur orang tu. Sudah tuan-tuan. Tuan-tuan. Susah macam itu, tiba-tiba Nabi kata itu lebih ringan daripada yang ini. Yang ini sangat mudah buat, lebih berat daripada yang susah buat tu. La ilaha illallah tuan-tuan. Mengerikan betul mengumpat tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut besok ada sebagian umat aku muflis dari kiamat. Antaranya ni lah. Antaranya ni. Mengumpat. Tak cerita tadi tu yang panggil orang gelaran buruk. Apa lagi tadi tu? Yang cerca orang, dedahkan aib orang, sangka-sangka buruk pada orang. La ilaha illallah tuan-tuan. Baru buat mengumpat je, banyak dah fail lah kita ni, termasuk saya tuan-tuan. Mengerikan tuan-tuan, dirahmati Allah. Dan mengumpat ni, kita tahu mengumpat ni ialah, selama ni kita tahu lidah. Memang betul, itu paling utama. Tapi sekarang mengumpat ada dua. Satu lidah, satu lagi ni. Lidah yang tak berkata-kata. Ini lagi bahaya tuan-tuan. Sampai berita pada kita, masuk tuan-tuannya WhatsApp, tuan-tuan, di stipulan gini-gini, kita pun tanpa usul peksa, kita pun like and share. Tuan-tuan, share. Kawan dapat share, dia share kumpulan dia 20 orang lagi. Yang kawan ni, share lagi 50 orang kumpulan dia. Tuan-tuan, punca utama daripada asal tu, tuan-tuan akan dapat amanah sam akhirat sampai bila-bila. Selama tak habis share tu. Tuan-tuan, sebab itulah benda ni jadikan dia sebagai punca pahala. Jangan jadikan punca dosa yang berpanjangan. Rugi besar kita tuan-tuan. Lepas tu hati-hati. Sampai kat tuan-tuan berita tak cantik je, delete. Tuan-tuan telah menyamakkan orang bawah tuan-tuan. Tuan-tuan telah menyamakkan diri tuan-tuan sendiri. Termasuk saya. Sama kita tuan-tuan. Kita nak tunjukkan cerita. Besarnya, susahnya dosa mengumpat ni nak habis. Tuan-tuan. Okey, tadi Nabi kata, kamu tidak akan diterima taubat kamu, Allah Ta'ala tak terima selama kamu tidak dimaafkan oleh orang ke-4. Itu kan terlalu berat. Baiklah kita atasi. Kita dengan tebal muka pergi jumpa dia. Mi, aku minta maaf Mi, aku taubat betul-betul Mi, aku taubat, aku dah tahu aku cakap engkau macam ni uji, aku berfikir-fikir aku ngumpat kau. Tapi dengan rela hati kawan tu kata, baiklah Ali, aku maafkan kau pun dah minta maaf, kau pun dah menyesal, dah habis cerita antara kita. Betul tuan-tuan. Tetapi ada satu kisah, cerita tak habis tuan-tuan. Kisahnya macam mana tuan-tuan? Seorang laki-laki, dia menceritakan dahulu sebelum dia dapat hidayah, dia sangat benci dengan seorang tuan guru, seorang guru agama. Seorang ustaz dia benci sangat. Dia fitnah, dia maki hamun belakang. Orang benci, tuan-tuan. Dia masuk Instagram, nama pun geram. Memang keluarlah bila geram, tuan-tuan. Dia buruk kan sampai hidayah kat dia, dia bertaubat, dia menyesal, dia pergi rumah syekh tu. Syekh, aku dahulu zaman aku jahat, aku banyak ngumpat kau, aku banyak buruk-burukkan kau, aku fitnah kau macam-macam, aku bertaubat sangat, aku minta maaf syekh, minta maaf banyak-banyak. Syekh tu kata apa? Kau dah menyesal, kau dah taubat, aku sedia maafkan kau. Tiba-tiba laki-laki tu kata, wahai syekh, berilah aku satu pelajaran supaya aku dapat kekal dengan taubat aku. Syekh kata, kamu nak satu pengajaran? Boleh. Sekarang kamu kembali ke rumah kamu. Baik. Di rumah kamu ada tak tu macam kita ni yang sapu tingkap nako tu yang bulu ayam tu kan, apa nama tu? Ada sebut dalam kisah tu, nama dia saya tak ingat. Apa tuan-tuan faham maksud saya? Yang bulu ayam kita kat cermin kaca tu. Okey. Tuan ambil itu, tuan keluar dari rumah tuan-tuan, daripada rumah tuan menuju ke rumah saya. Setiap kali tuan dah jalan-jalan dan tu teringat dosa, hari tu aku ngumpat dia, cabut bulu buang. Hari tu aku fitnah dia, cabut bulu buang. Hari tu aku maki hamun dia, cabut buang. Minggu depan lagi tarik sekian aku ngumpat lagi. Gitu. Sampai rumah tuan Syekh tinggal rotan tengah je. Bulu habis semua dah tuan-tuan. Dia kata, ya Syekh, malunya aku Syekh, banyaknya dosa aku, banyaknya bulu habis sampai tinggal rotan tengah je. Syekh tu kata, sekarang kamu akan dapat pelajaran. Macam mana Syekh? Kamu kembali semula jalan tadi ni, kembali ke rumah kamu, kutip balik mana-mana bulu yang kamu boleh kutip.
dan kembali kepada aku balik. Nanti aku beritahu pengajarannya. Dia balik semula, dia tak faham lagi. Dia balik, dia cari-cari. Bulu kan ringan. Bila kita gitu kan angin, hilang. Kan bulu ayam ringan sangat. Dah hilang. Dapat selamat 5-6 helai je. Dia bolu satu banyak tu. Tuan-tuan beratus tu. Sampai kata, Syekh, ini saja aku dapat selamatkan, Syekh. Sekarang pelajarannya gini. Okey, kamu sudah bertaubat. Kamu dah jumpa dengan aku dan aku dah maafkan kamu. Okey, dosa di antara kita dah habis. Aku dah maafkan kamu, dosa kamu. Dosa kamu dengan aku dah habis. Tetapi dosa kamu dahulu memperpanjangkan keburukan aku pada orang lain, itu masih berjalan sampai sekarang. Dia cerita, kau tahu tak si tuan guru tu gini-gini jahat. Yang dia cerita lagi orang bawah lagi. Macam kita WhatsApp lah. Macam kita Telegram lah. Dulu tak ada benda tu, tapi pakai mulut ke mulut, panjang-panjang, cabang-cabang. Yang itu, selama tak berhenti, dosa kamu tetap berjalan terus. Walaupun dah taubat. Nampak tuan-tuan, lagi dahsyat dia punya teruknya, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh faham tak maksud saya? Faham Maksudnya, saya jumpa abang, saya dah taubat. Bang, aku dulu minta maaf bang, aku cerita abang buruk-buruk. Abang kata, okeylah tak apa, aku dah maafkan kau. Tetapi yang saya dah whatsappkan kepada sahabat saya burukkan, abang, orang tu pula panjangkan, yang itu berjalan terus. Yang itu tak stop. Tuan-tuan dirahmati Allah, selagi berjalan terus, punca pada kita, terus amanah saham akhirat kita berjalan lagi. Walaupun dah taubat. Waktu buat dahsyatnya tuan-tuan mengumpat ni, bukan benda kecil tuan-tuan, benda berat sangat. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan maknanya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menggaris pandukan dua sebab utama. Kenapa mengumpat ni terlalu mudah berlaku? Dua sebab utama, sebab banyak. Utamanya, apa dia? Pertama kata dia, mengumpat boleh berlaku apabila adanya perkumpulan manusia. Manusia duduk berkumpul, berbual, akan terjadilah berita-berita mengumpat ni tuan-tuan. Walaupun niat asalnya tak ada, kita lepas semayang dengan jubah, dengan serban, jom ngeteh depan tu. Ngeteh. Kan? Apa tak lagi memang niat nak cerita buruk orang. Kita cerita kat situ lah, kat warung depan tu, lapak panjang sikit, ada TV lagi tu. Subhanallah tuan. Kita bila berkumpul, kita cerita mula-mula hal udang galah. Mula-mula je hal kelapa sawit. Tahu bulan ni sawit dah 500 lebih lah semua. Betul. Matu nyangkit pula ke kebun. Kebun tak kebun orang tu. Kebun kau tu yang sebelah tu macam semak tu, kebun siapa? Kebun Ali. Tu kalau tanam sawit kan Ali tu kan pemalas orangnya. Sudah tuan-tuan, cerita sawit. Sebelah kebun kita, kebun Ali, nampak macam buahnya tak potong. Dia tu memanglah tak tahu nak cakap lah, memang malas betul dia tu. Sawit dah harga mahal pun tak nak potong. Orang ngumpat. Mula-mula cerita sawit cantik je. Mula-mula cerita udang galah je. Mula-mula cerita roti canai je. Lepas tu roti canai yang kita makan tu mana? Makcik sana tu lah. Makcik kau tak tahu aku pernah tengok dia nguli tepung tu. Aku tengok tak bersih kalau dia buat. Sudah tuan-tuan. Tuan-tuan, cerita ke ujungnya buruk tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab itulah Imam Ghazali kata, punca utama mengumpat berlaku apabila adanya manusia berkumpul kemudian menyembang. Itu maknanya tuan-tuan. Kita boleh bayangkan tuan-tuan. Okey, yang kedua, punca utama mengumpat boleh jadi apabila ada rasa marah dalam hati seseorang. Pasti dia akan keluarkan kemarahan tu dalam bentuk lisan atau perbuatan. Tuan-tuan, dua ni, selama mana tuan tak keluarkan dari dalam ni, tuan-tuan marah dalam hati, tak berdosa tuan-tuan. Bersanakan hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah memaafkan apa-apa yang bergejolak dalam hati kamu, maknanya sangka buruk, cerita buruk orang, ngumpat orang dalam hati tu, tidak berdosa selama mana sehinggalah ia dikeluarkan dalam bentuk percakapan atau perbuatan. Diterbitkan dalam bentuk tu, baru datangnya mengumpat, baru datang berdosa, baru ditulis kalam. Dalam hati, tuan-tuan tengah makan kerja kahwin, dalam hati je ni. Lalu pengantin tadi tu, dalam hati kata, perempuan putih, lelaki hitam, macam tak cicak je. Tak berdosa lagi tuan-tuan. Cakaplah taik kangaroo ke taik badak ke, tak berdosa lagi tuan-tuan. Tapi bila keluar, dosa. Maknanya mengumpat bila lidah berfungsi. Lidah ni tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kata, bila sahabat kata, ya Rasulullah, apakah perkara yang banyak memasukkan manusia besok dalam neraka? Nabi kata, lidah dan kemaluan. Lidah, Nabi tak kata hati, kolbu tak. Dalam hati, kalau hati Allah Ta'ala ambil kira, memang kata-kata kita masuk neraka lah. Tengok je kita ngulas terus. Tuan-tuan, tengok apa-apa tuan-tuan, ngulas yang tak baik banyaknya. Bila hati ambil kira, habislah kita semua tuan-tuan. Tapi Allah Maha Kasih Sayang, Nabi kata, Allah memaafkan apa-apa yang bergejolak dalam hati kamu, yang kita cakap tak baik dalam hati, tidak dikira mengumpat, tak dikira fitnah, tak dikira apa.
Selama mana dia tidak dizahirkan dalam bentuk perbuatan ataupun percakapan. Kalau dah zahirkan, baru dia ambil kira. Allahu Akbar, tuan-tuan, dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, itu dua sebab utama. Sebab tambahan lagi, bila ada rasa sombong. Bila sombong, dia kata dia saja betul, orang lain akan direndahkan, diburukkan. Jatuhnya ngumpat mudah, tuan-tuan. Dia saja yang betul, orang beri pandangan, dia tolak, ini tolak. Dia tu apa dia tahu? Dia seorang dah jah 3 je, aku dah jahat. Dia dah buruk macam tu, tuan. Memang itu maknanya sombong, tuan-tuan. Kemudian apabila terlalu banyak seorang tu bercakap, berkata-kata. Nabi bersabda, barang siapa banyak cakapnya, maka banyaklah salahnya. Barang siapa banyak salahnya, banyaklah pula dosa dia. Barang siapa yang banyak dosanya, neraka lebih aula bagi dia. Tuan-tuan, sekarang ni siapa banyak cakap, tuan-tuan? Risau aku dengar. Tuan-tuan, sebab itulah ulama kata, bila bercakap, bila banyak cakap, pastikan ada selit ayat Quran dan hadis, maka tidak dikira perkataan yang lara. Kita nak cakap, banyak cakap, tuan-tuan, sebab tu kalau kita, walaupun tuan-tuan pengerusi, majlis tu bukan majlis ilmu, majlis tu majlis gotong royong perdana, tuan-tuan. Tapi masa tu kena ada sikit apa benda hadis, kena baca doa, ayat hadis, kena ada Al-Quran sikit-sikit, maka dikira percakapan yang banyak tu tidak dikira lara. Dan nanti penutup majlis itu, jangan lupa Nabi pesan, bacalah tasbih kafarah. Nabi pesan, kalau dalam majlis itu kita banyak cakap, mesti banyak salah. Bila banyak salah, mesti banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka, na'udzubillah, tuan-tuan. Tetapi Nabi kata, dihapuskan kesalahan, kesilapan penyampaian itu dengan tasbih kafarah. Bukan kifarah, kafarah, tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdik, yang kita biasa dengar orang baca tu, tuan-tuan. Dan bukan majlis ilmu saja, tuan-tuan. Majlis apa yang melibatkan banyak cakap. Tuan-tuan musyarat UMNO, tuan-tuan musyarat Pakatan Harapan, minta maaf bukan nak cerita politik, tuan-tuan musyarat gotong royong, tuan-tuan musyarat jawatan kuasa apa benda, tuan-tuan, habis ujungnya sebab tuan-tuan banyak cakap. Banyak cakap, banyak salah, banyak dosa, na'udzubillah. Allah, tuan-tuan, dirahmati Allah. Sebab itulah, kadang-kadang kita melihat orang itu, pada kita kelemahan, pada kita kesian orang tu, kelemahan pada dia, rendah dia. Pada kita macam lebih, apa dia? Orang bisu. Kita melihat pada dia, kita kata kesian, dia bisu, tak ada siapa nak berkawan dengan dia, tak ada siapa nak cakap dengan dia. Sebenarnya pada dia kelebihan besar kelebihan. Allah selamatkan daripada dosa lidah, dosa mengumpat. Salah satu fitnah, benda yang tadi saya cakap tu, tuan-tuan, yang disebut Al-Hujurat tu, tuan-tuan, dia selamat sungguh. Kita je kata kelemahan, kita kata pada dia kerendahan dan sebagainya, tapi sebenarnya pada dia kelebihan yang besar. Allah nak selamatkan dia, mudahkan dia masuk surga. Orang bisu. Yang kedua, orang tak bisu boleh cakap, tetapi orang tu pendiam, juga orang yang selamat, tuan-tuan. Sebab berdasarkan pada hadis Nabi banyak, siapa banyak cakap, banyak salah, banyak dosa dan sebagainya. Bila dia seorang yang pendiam, maknanya dia menepati satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa mendakwa beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap, kalau nak cakap yang baik-baik aja, khair aw liyasmut, atau diam lebih baik. Kalau tak ada benda nak cakap, diam. Tanda diam tu, tandanya pahala besar. Tuan-tuan, dalam Islam, diam tu banyak makna, tuan-tuan. Diam ni banyak makna. Dalam hadis Nabi, berbagai hadis Nabi, banyak yang perbuatan Nabi pun kadang Nabi diam je, maknanya lain-lain, tuan-tuan. Saya cerita sikit, tuan-tuan. Pertama sekali, makna diam ialah tanda orang tu beriman pada Allah dan hari kiamat. Bila dia buka mulut, banyak ngumpat dan sebagainya, diam, Nabi kata beriman dia. Yang pertama. Yang kedua, tanda diamnya anak dara tu boleh dipinang, tanya dia setuju, tuan-tuan. Anak dara kita ada bincang tu, tuan-tuan. Anak teruna tak masuk, anak janda lagi tak masuk, tuan-tuan. Okey, tanda diam tu tandanya setuju, orang pinang dia. Tanda diam yang ketiga, menyelamatkan pahala sembahyang Jumaat. Diamlah kamu daripada kata-kata semasa khatib sedang berkhutbah. Siapa cakap diam saja pun, walaupun cakapnya diam, orang suruh diam, dia cakap pun diam, habis pahala dia, tuan-tuan. Orang suruh diam, kau cakap diam, habis juga pahala, tuan-tuan. Ada faham tak tahu tu, tuan-tuan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, diamnya Rasulullah ketika menceritakan hal keadaan akhir zaman. Diamnya maknanya hari kiamat. Dalam hadis daripada Huzaifah ibnu Yaman, Huzaifah cerita, Nabi kata, umat aku ni nak sampai kepada kiamat berlaku, dia akan lalu 5 fasa. Hadis ni panjang, tuan-tuan. Saya nak cerita ni tajuk lain. Saya lalu je. Nabi kata, fasa pertama umat aku akan lalu fasa manhaj an-nubuwah, fasa kenabian, zaman Nabi masih hidup.
Zaman tu telah diangkat Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi, selepas zaman Nabi tu akan zaman khilafah manhaj an-nubuwah. Khalifah yang cara pemerintahnya mengikut cara kenabian. Khalifah ar-Rasyidin, 4 orang. Nabi dah bayangkan masih hidup. Zaman tu juga kata Nabi akan diangkat satu masa nanti. Dah terangkat pun. Kemudian akan diikut satu zaman, disebut zaman zaman apa tu? Kerajaan yang menggigit. Mulkan Adhan. Muluk tu kerajaan, raja. Mulkan Adhan. Adhan ni menggigit. Bukan menggigit orang. Dia menggigit maksudnya dia pegang jawatan itu, dia tak serah pada orang lain kecuali kepada keturunan suku sakat dia je. Kharis ar-Rasyidin orangnya lain-lain. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali kan orang lain-lain. Tapi selepas itu Nabi dah bayangkan kerajaan menggigit. Kerajaan yang jawatan khalifah tu dia tak bagi pada orang lain. Dia tak buka syura. Dia terus pada keturunan dia. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Tahiriyah, Bani Fatimiyah, Bani Osmaniyah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kan semua keturunan tu tuan-tuan. Nabi dah sebut awal lah. Kemudian zaman itu akan diangkat. Kemudian zaman yang keempat kata Nabi zaman mulkan jabarian, zaman kerajaan yang zalim dan sombong, tuan-tuan. Zaman saiki, tuan-tuan. Saya tak kata siapa-siapa. Ni cerita hadis tu, tuan-tuan. Dan kemudian kata Nabi selepas zaman tu akan datang zaman yang kelima. Kata Nabi khilafah manhaj an-nubuwah semula. Zaman yang kedua tadi pergi ke zaman kelima. Kemudian zaman selepas zaman zalim sombong tu akan datang zaman zaman khalifahnya, pemerintahnya mengikut cara Nabi semula. Siapa dia? Al-Mahdi. Kemudian Nabi sebut tu, terus Nabi diam. Nabi tak cakap langsung, diam terus. Sahabat tunggu-tunggu, Nabi tak ada sabda lagi. Maka sahabat buat keputusan, Nabi cakap bila Nabi diam, maknanya hari kiamat dah berlaku. Selepas Al-Mahdi kan dah hujung sangat. Dengan Dajjal, dengan apa, Nabi Isa nanti. Maknanya zaman tu nanti, zaman Nabi Isa Al-Mahdi, zaman Islam sangat kemuncak balik semula. Tuan-tuan dirahmati Allah. Selepas itu, Nabi diam. Diamnya Nabi tu kata ulama, tandanya hari kiamat dah bermula. Tu diam, tuan-tuan dirahmati Allah. Balik pada bincang kita. Tuan-tuan dirahmati Allah. Okey? Maknanya, mengumpat 2 cara. Satu lidah, satu perbuatan. Lidah semua kita dah faham. Perbuatan tuan-tuan, kadang-kadang kita pakai isyarat mata je. Kita tunjuk. Contoh, kita tengah berbual 2 orang, tiba-tiba lalu Abang Ali tu cacat sikit, jalannya dengkok-dengkok tu, kengkang-kengkang, kita pun mi. Itu je. Kita tengok. Itu je. Dua-dua tak cakap apa-apa. Mengumpat lah tuan-tuan. Pakai isyarat perbuatan, mengumpat tuan-tuan. Kita tunjuk buruk orang. Ini kau tu. Kita tunjuk aib orang tu, aib dah mengumpat tuan-tuan. Bukannya susah tuan-tuan, mudah sangat. Terlalu mudah dibuat, terlalu sukar nak habis. Nabi Isa alaihissalam berkata pada pengikut dia, Al-Hawariyun. Dia kata, wahai pengikutku, sekiranya kamu melihat saudara kamu sedang tidur, tiba-tiba terselak aurat dia, terbuka aurat dia, apakah kamu tutup aurat dia? Tutup aib dia tu? Kawan kita tidur, sekarang ni, kita tidur, kita pakai kain sarung lepas mayang, tidur, tiba-tiba kita berpusing-pusing, terdedahlah, nampaklah paha kita. Nabi Isa tanya, apakah kamu menutup aib dia? Tentu kami akan tutup aibnya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Isa. Nabi Isa sambung balik, begitulah sekiranya kamu mendengar aib saudara kamu sedang dicerita, apakah kamu tutup aib dia ataupun kamu lebih buka aib dia? Kau tahu tak Zemi tu dah 3 hari tak datang, dia tu memang malas. Sambung lagi, memang aku dah tahu sangat, kau tak cakap aku dah tahu. Dia sambung lagi tuan-tuan, itu makin buka, bukan makin tutup tuan-tuan. Dia suruh tutup macam mana? Bila kita dalam majlis itu, tiba-tiba orang tu ngumpat, kau tahu tak Abang Ali tu memang tak pakai langsung. Kita pun, bang, minta maaf bang, abang cakap tu ngumpat bang, tak elok. Kita tutup aib dia, itu maksud tutup tu tuan-tuan. Nabi bersabda, sesiapa yang menutup aib saudaranya, membela aib saudaranya di belakang saudara, tak tahu. Dia dalam majlis tu, orang ngumpat, minta maaf abang Abu cerita Abang Ali ni ngumpat yang Abu tak baik Abang Ali tu. Walaupun betul Abang Ali pagi tadi kena tangkap curi tabung masjid, cukuplah cerita tu sampai tu, jangan kita panjang-panjangkan, jangan cerita ni ngumpat ni. Kita telah menyelamatkan dia, kita tutup maruah dia, kata Nabi, Allah akan selamatkan wajah kita daripada api neraka besok. Tuan-tuan, kalau kita dengar saudara kita diumpat, kita kena tutup aib dia, kena bela dia, tuan-tuan. Bila kita bela dia, maknanya Allah akan selamatkan kita besok dari api neraka. Dirahmati Allah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Maknanya tuan-tuan, kita berfungsi. Ada fungsi tuan-tuan. Okey, satu cara tuan-tuan. Okey, cara untuk mengelakkan daripada berlaku umpat-mengumpat tuan-tuan. Antara cara-caranya tuan-tuan, supaya kita ambil inisiatif kita buat tuan-tuan. Walaupun tak terlepas semua, terkurang-kurangnya dapat mengurangi tuan-tuan. Pertama,
Kalau nak cakap yang baik-baik aja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Kalau kamu beriman pada Allah dari kiamat, cakap yang baik-baik je. Maknanya belajarlah jadi seorang yang pendiam. Maksudnya pendiam tu cakap yang perlu je. Sayyidina Ali, sahabat tengok terperanjat, ambil beberapa biji batu kolom dalam mulut. Kau kolom batu dalam mulut kenapa? Aku tak nak bercakap-cakap sangat. Sampai ke tahap tu, kalau kita tak nak cakap pun diam, tak kolom batu pun tak ada masalah, tapi sampai kolom batu, tuan-tuan. Bila tanya, kata dia, aku takut aku cakap banyak sangat cakap. Kalau cakap ada batu dalam mulut kau, payah sikit. Tuan-tuan dirahmati Allah. Maknanya gitu, tuan-tuan. Punya jaga perasaan, punya jaga perkataan, tuan-tuan. Bayangkanlah, tuan-tuan. Okey, yang pertama, kalau nak cakap yang baik-baik je. Tuan-tuan, terutama bab saudara kita. Cerita yang baik-baik je. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau kita cerita, Ustaz, kalau kita ngumpat orang tu bukan Islam, tak ada masalah, tuan-tuan. Cuma hadis Nabi balik. Apa makna ngumpat? Mengumpat ialah kamu cerita aib saudara kamu. Apa makna saudara? Orang seakidah dengan kita. Tu makna saudara. Yang mengumpat ni bila kita dengan saudara Islam kita. Yang bukan Islam tak ada masalah, tuan-tuan, sebab dia pun terlalu mengumpat kita. Dia selalu buruk sangat dia punya dengan kita, tuan-tuan. Kita cerita aib dia tak ada masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dan kita boleh cerita buruk orang kalau orang tu telah diburukkan Allah dalam Quran. Dalam Quran Allah ada buruk orang tu. Kita cerita tak ada masalah pun, tuan-tuan. Tabat yada Abi Lahab, tuan-tuan cerita Abu Lahab, habis tuan-tuan ngumpat maki hamun dia sebakul pun tak dosa, tuan-tuan. Allah dah ngumpat di dalam Quran. Allah dah burukkan di dalam Quran, yang dah desah dalam Quran. Tuan-tuan cerita keburukan Firaun, tak ada masalah. Tuan-tuan cerita dah dalam Quran dah sebut dah, tak ada masalah, kata ulama. Tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah. Yang kedua, banyakkan diam. Tadi kalau nak cakap yang baik, yang kedua, banyakkan diam. Tuan-tuan dirahmati Allah. Orang yang selamat. Sebab tu orang bisu nampak kelemahan, sebenarnya sangat kelebihan. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah, kurangkanlah berkumpul-kumpul dengan manusia, tuan-tuan. Bukan suruh tak campur orang langsung, tak. Kedua kenara pergi ngeteh, tapi kurangkan. Sebab benda tu secara tak sengaja nanti boleh jadi. Bukan sengaja ni nak ngumpat, tak sengaja pun boleh cerita. Cerita macam tadi lah. Cerita kelapa sawit pun sam alik orang nanti. Cerita roti canai sam ada orang juga. Cerita apa pun sam untuk ujungnya orang juga. Tuan-tuan dirahmati Allah. Yang keempat, tuan-tuan, gunakanlah lisan kita ni lebih banyak pada berzikir, zikrullah, tuan-tuan. Bila kita zikir, kuranglah masa kita nak cakap yang benda lara-lara. Banyak zikir, tuan-tuan. Tuan-tuan naik kereta, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan tengok TV dan sebagainya, sambil apa benda lah, banyakkan zikir. Maka kita ada tugas pada lisan kita yang mana lisan tu tak terdiam sangat, tuan-tuan. Kita banyak buat benda pahala. Banyak lagi, tuan-tuan, perkara-perkara lain, tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian, tuan-tuan, bagi yang kena umpat, apa tindakan dia, tuan-tuan? Orang yang kena umpat, paling baik, tuan-tuan, bila dia kena umpat, orang beritahu pula dia, kau tahu tak, orang tu umpat kau semalam cakap ini. Kita pula dapat tahu, tuan-tuan. Apa langkah pertama? Alhamdulillah, kena sebut itu, tuan-tuan. Sebut itu. Jangan sebut, ni, kau tahu tak, semalam aku kat warung tu, aku tengok dia orang 2-3 orang, Abang Abu lah ketua dia ngumpat kau macam-macam. Kita bercakap haram jadah, memang tak ada benda lah, tuan-tuan. Kalau haram jadah tak apalah, nak pergi tanah haram ke tanah jadah tak apalah. Ini haram jadah, tak ada benda lah, tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan, Alhamdulillah. Sebab apa? Sayyidina Ali ceritanya, seorang laki-laki berlari pergi kepada Sayyidina Ali. Dia kata, Ya Ali, Ya Ali. Kenapa, sahabat? Beberapa orang ni sedang mengumpat kamu. Dia cerita aib kamu sekarang ni. Apa dia cerita kata buruk aku dia, apa dia? Dia kata, Ali tu dah lah pendek, rendah, hitam, rambut macam dawai keras. La ilaha illallah, tuan-tuan. Sayyidina Ali orangnya tak tinggi. Dia kurus, orangnya rendah, kulitnya kehitam-hitaman. Kemudian rambutnya agak kasar. Macam kita orang tu dia kata, dah lah kecil, hitam, rendah, rambut macam dawai keras. Dia cakap macam tu. Sayyidina Ali bila sahabat tu bercakap macam tu, Sayyidina Ali kata apa? Alhamdulillah. Sahabat tu terperanjat. Ya Ali, engkau diburukkan orang, diumpat orang, kau kata Alhamdulillah. Terperanjat sahabat tu. Ali kata apa? Saya bersyukur pada Allah. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Kerana aku mendapat pahala daripada amalan yang aku tak kerjakan. Aku tak buat amalan apa-apa, tapi aku dapat pahala amalan tu. Orang ngumpat, pindah akaun. Tuan-tuan, sebab tu dalam satu kisah, di cerita besok di hari kiamat, seorang lelaki bila dibagi buku catatan amal, katalah buku catatan amal ni diberi, dalam Quran kan sebut surah Al-Insyiqaq, barang siapa yang buku catatan amalnya dapat dari tangan kanan, maka akan dihisap dengan hisap dan mudah. Okey, tuan-tuan dapat buku catatan amal. Quran kata, Iqra' kitabaka. Baca kitab kamu. Kita baca, buka ni pahala haji, pahala umrah,
pahala sedekah, ini haji balik, ini umrah lagi, ini pahala infak, ini pahala wakaf. Banyaknya. Dia mengadu pada Allah. Dia tanya, ya Allah, ya Tuhanku, buku ni aku pahala aku haji, umrah banyak sangat ni. Sedangkan seingat aku, sampai mati aku tak pergi haji. Tak pernah pergi haji. Aku dah daftar dah. Apa tu, tabung haji kata saya akan panggil pak cik 100 tahun lagi. La ilaha illallah. Dah meninggal, dah pergi haji manan dah aku dah. Aku ingat-ingat tak pergi haji. Kenapa pahala aku banyak? Salah buku tak Allah Ta'ala? Buku orang lain tak? Gitulah, tu cakap saya lah. Allah Ta'ala kata apa? Itulah pahala orang yang mengumpat kamu ketika di dunia dulu, kamu tak tahu. Orang umpat kita tak tahu, kita tak balas. Lebih baik tak tahu. Bila kita tahu, macam Ali tadi dah mencabar kesabaran, tapi Ali dia sabar tinggi. Alhamdulillah. Masih lagi akaun mengalir. Pertama tuan-tuan, kalau diumpat orang, tuan-tuan kena Alhamdulillah, tuan-tuan. Akaun dia mengalir pada tuan-tuan. Okey. Yang kedua, nak lagi baik, tuan-tuan, maafkan kesalahan dia. Tak payah tunggu raya, tak payah tunggu baraan, tuan-tuan. Diceritakan zaman Nabi SAW, sepotong hadis, Nabi tengah ceramah macam saya dengan tuan-tuan ni, tiba-tiba Nabi bersabda, wahai sahabatku sekalian, sebentar lagi seorang bakal ahli syurga akan datang majlis ni. Datang-datang seorang laki-laki, janggutnya basah, baru lepas wudu. Sahabat tengok, oh lah orang ni, oh wak ni. Okay. Masa yang lain Nabi kata, sebentar lagi akan datang seorang bakal ahli syurga ke majlis kita ni. Orang laki-laki yang sama basah janggut berpah ambil semayang. Datang lambat. Sahabat datang cepat, Nabi tak kata ahli syurga. Bayangkan tuan-tuan, lain kali jangan cepat sangat, datang lambat sikit. Aku seorang pula ceramah kan. Jadi yang ketiga, datang lagi Nabi cakap macam tu, sahabat seorang ni penasaran. Apa amalan dia ni hebat sangat ni? Dia datang lambat tu pun tak tahu dia tu ahli syurga. Nabi sebut, dia belum datang, dia pun tak tahu. Tuan-tuan, sahabat ni penasaran, pergi jumpa dia, saya nak bertamu rumah tuan selama 3 hari. Tamu ni tuan-tuan, wajib kita melayani tamu 3 hari saja. 3 hari 3 malam, package tuan-tuan. 3 hari itu kalau tuan-tuan angkat hidangan, kalau dekat depan, tuan-tuan kena angkat ke depan, kena hormat sebagai tetamu, wajib. Tetapi kalau hari keempat, dia cakap TO dua, buat sendiri kat dapur. Jangan order-order pula. Dah keempat dah orang biasa, tuan-tuan. Jangan TO dengan mi goreng tak. Pergi dapur. Sana teh, sana kopi, buat sendiri. Tu dari keempat ke atas, tuan-tuan. 3 hari dia datang tu, dia kata, aku bukan datang sembarang. Tapi tak cakap, Tuan Umar tak tahu muslihat dia. Dia kata, aku nak tengok apa amalan yang pelik dia sehingga Nabi iktiraf dia ahli syurga. Selama berapa malam tu kata dia, selepas isyak lah, cerita malam lah, selepas isyak kita nyembang-nyembang apa yang patut, tidur, aku tak berapa tidur kata dia, aku cakap kasut kita tidur ayam lah, tidur buka mata tengok tuan rumah, tidur dengan tuan rumah tuan-tuan. Tuan rumah tidur dalam bilik kan tak nampak dia buat apa, dia sembahyang ke apa, tidur kat luar macam kita lah, depan TV lah kita berbual ngobrol depan TV, kita tidur. Tadi pukul 3 berdukur pagi tengok buka, tuan rumah tidur berdengkur macam aku juga kata dia, menyendor je, keruk bunyi. Tak bangun sembahyang tahajud pun. Bangun pukul 4, buka mata pukul 4, tak ada ngaji, tidak apa tidak, bangun sembahyang subuh je. Sembahyang sunat subuh yang biasa-biasa lah, macam kita lah, basic-basic je. Sampai hari ketiga, dia tak puas hati, nak balik tu dia cerita sebenarnya, saya bertamu rumah tuan bukan sembarangan. Rasulullah telah bersabda 3 kali, tuan bakal penghuni syurga. Saya nak tahu apakah amalan tuan buat. Sebab Nabi bersabda macam tu. Dia baru tahu, ya Rasulullah cakap macam tu. Ya Alhamdulillah, Rasulullah cakap aku ahli syurga. Dia pun tak tahu. Kemudian sahabat tanya, apa amalan kamu yang kamu buat? Dia tanya balik, kamu selama 3 hari 3 malam kamu tengok aku buat apa? Aku tengok kau macam aku, menyendor lebih kurang aja. Sama berdengkur, lagi kuat engkau daripada aku. Surah itu cakap saya lah, tuan-tuan. Itulah amalan aku tak ada apa benda. Tak ada. Aku rasa mungkin kamu sengaja, selama aku bertamu, kamu tak buat amalan tu. Nanti aku balik, kamu tahajud balik, kamu ngaji, tak apa benda lah yang pelik-pelik tu. Tidak, kata dia. Memang itu amalan aku. Cuma, kata dia. Aku melazimkan setiap kali sebelum aku tidur, pertama, aku akan maafkan semua salah orang pada aku. Maafkan, termasuk mengumpat. Maknanya tuan-tuan, dosa orang dengan kita yang dia buat pada kita, dia ngumpat kita, dia cerca kita, maki hamun kita, fitnah dan sebagainya, dia maafkan sebelum dia tidur. Kata dia, setelah aku maafkan, aku tidur dalam keadaan hatiku aman sejahtera, hatiku tenteram, tidak ada rasa marah pada orang, tidak ada rasa benci pada orang, tidak ada rasa dendam kesumat pada orang, hatiku sangat salim sejahtera. Itulah antaranya Nabi kata dia tu penghuni syurga. Maknanya balik pada kita, kalau tuan-tuan mampu, maafkanlah dosa orang yang mengumpat kita, walaupun kita tahu dia mengumpat kita. Tuan-tuan, orang dah beritahu kita mengumpat, ataupun tuan-tuan tak tahu, sebelum tidur tu, ya Allah, hari ni kalau ada siapa-siapa burukkan aku, siapa-siapa berdosa dengan aku, ya Allah, dengan rahmatmu, ya Allah, kerana-Mu, aku maafkan semuanya. Tuan-tuan, Nabi kata calon ahli syurga. Kalau tuan-tuan boleh maafkan.
Dan kalau boleh maafkanlah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kalau tak mampu maafkan, diam dulu cerita tu, tuan-tuan sambut dengan Alhamdulillah. Mengalirlah akaun dia pada akaun tuan-tuan. Orang yang akaunnya mengumpat, besok bila dia buka bab haji dia, bab umrah dia, bab sedekah dia, dia tulis pahala dia telah dibatal. Dia telah dibatal. Tuan-tuan dirahmati Allah. Takut tuan-tuan. Bukunya buka kosong. Semayang aku penuh 5 kali sehari semalam. Kok kosong? Batal, mengumpat, batal fitnah, Allah tuan-tuan dirahmati Allah. Takut sangat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, tuan-tuan Okey. Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak selamat, tadi cara-cara elak mengumpat kita buat. Kemudian bagi yang diumpat, kalau nak selamatkan diri sendiri dan juga saudara kita, maafkanlah dia. Dia selamat, kita pun selamat. Redha Allah datang pada kita, mudah menjadi ahli syurga. Tuan-tuan, walaupun mungkin kita maafkan dia, akaun dia tak mengalir pada akaun kita. Dah maafkan, dah tak ada mengalir lah. Tak ada besok tak ada ungkit-ungkit lagi dari kiamat. Tetapi disebabkan memaafkan tu perkara yang terpuji, Allah izinkan dia jadi ahli syurga bersanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita tengok beberapa kisah. Saya minta izin lagi 5 minit boleh? 7.30. Okey, ada banyak kisah tuan-tuan memang tak boleh habis hari ni tuan-tuan. Okey, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha, satu hari tu datanglah seorang perempuan bertamu rumah Nabi, ada apa-apa nak minta nasihat dengan Nabi dan sebagainya. Perempuan tu rendah aja orangnya. Dah habis dia punya keperluan dengan Rasulullah, dia pun balik. Bila balik je dia keluar je, Siti Aisyah kata, "Ya Rasulullah, pendeknya perempuan tu. Pendeknya dia tu." Nabi kata, "Ya Humairah, sesungguhnya kamu telah melakukan ribah ya Humairah." Nabi cakap isteri dia, "Kamu telah ribah." Siti Aisyah seolah-olah macam bela diri. "Ya Rasulullah, aku tidak mengatakan sesuatu yang buruk. Kau cari, aku nampak memang betul. Bukan aku nak burukkan dia. Aku cakap beritahu dia tu rendah lah." Nabi kata, "Sesungguhnya kamu telah menceritakan yang terburuk daripada dia." Tetap Nabi kata mengumpat. Itu zaman Nabi. Nabi hidup dan isteri Nabi. Nak ceritakan, bukan nak burukkan Siti Aisyah. Tidak. Nak ceritakan mengumpat ni, sesiapa saja boleh berlaku. Baik dia ulama, baik dia mufti, baik dia qadi, baik dia guru agama, apatah lagi orang awam. Siapa-siapa boleh berlaku kalau tidak berjaga lisan. Kalau tidak dapat rahmat Allah Ta'ala, boleh berlaku siapa saja. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian kita tengok Hasan Al-Basri, Hasan dari Basrah. Imam Hasan ni orangnya disebut selepas sahabat, tabi'in. Tabi'in ni darjat nombor 3 setelah Nabi, Rasulullah, sahabat, tabi'in. Lepas tu tabi'in. Dia zaman tabi'in. Dia ramai pengikut, anak murid dia ramai. Satu hari tu datang orang laki-laki beritahu dia, "Ya Syekh, wahai Tuan Imam Hasan, engkau telah diumpat oleh sekian-sekian orang. Orang cerita keburukan kau." Dia punya dengar orang umpat dia terus ambil dulang, macam kita nasi ambeng tu, dia ambil dulang, dia cari kurma yang cantik-cantik, bertangkai-tangkai, dia letak dalam dulang tu, dia panggil saudara yang datang beritahu tu, Tuan bawa dulang ni, berikan kepada orang yang umpat aku tadi." Cakap Imam Hasan mengucapkan jutaan terima kasih kerana telah memberikan dia banyak pahala, dan ni sajalah yang dia mampu balas, walaupun tak sama dengan yang dibagi tu, inilah yang dia mampu. Terimalah hadiah daripada Hasan Al-Basri. Apa makna tuan-tuan? Bila orang umpat, Hasan Al-Basri, dia tak cakap Alhamdulillah pun dalam cerita tu, tapi Alhamdulillah tu sebenarnya, dia bersyukur. Orang umpat, orang telah memberikan dia pahala yang banyak. Maka atas dasar rasanya terhutang budi, dia bagi yang semampu dia bagi kurma cantik, bawa dulang, dia suruh hantarkan balik. Inilah aku mampu balas kebaikan daripada aku, walaupun tak sama dengan dia. Tuan-tuan bayangkanlah, maksud saya tuan-tuan, berarti bila kita mengumpat orang, walaupun kita kaki sembahyang, walaupun kita kaki umrah, tiap-tiap tahun ke umrah saja tuan-tuan, akan hilang benda itu tuan-tuan kalau kita tak jaga mengumpat tuan-tuan. Dan kalau kita dah mengumpat, nak dapat balik benda tu, cepat-cepat minta maaf dengan orang yang kena umpat tuan-tuan. Ulama kata paling berat, paling kena buat, sepatutnya jelah bahasa minta maaf tu, cerita apa yang kita umpat. "Aku cakap engkau botak, aku cakap engkau jalan kengkang." Oh sudah tuan-tuan. Tetapi kalau dia itu seorang yang panas baran, kalau kita fikir kalau aku cerita sebenarnya boleh datang mudarat yang lebih berat, maka elok cakap minta maaf saja, dosa-dosa secara umum. Kalau dia tu orangnya cool, orangnya sejuk je, kalau kita cakap apa-apa pun dia marah je gitu-gitu je, tak berapa marah sangat, kerana cerita apa yang kita umpat dia. Tu bukan berat tuan-tuan. Tapi kalau kita cerita
Kita tengok dia tu orangnya memang kalau cerita sikit terus, lupanya selama ni kau lah tak sangka aku ada gitu tuan-tuan. Baik, jangan cakap benda tu tuan-tuan. Cakap minta maaf saya batin, aku minta maaf lah salah silap aku dengan kau, sama ada depan belakang ke, entah apa benda aku cakap tak elok ke, itu saya umum je tuan-tuan. Kalau dia maafkan, lepas tu baru ya Allah ampunkanlah aku ya Allah, aku dah usul minta maaf, baru Allah Ta'ala terima taubat kita tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, banyak lagi kisah tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kita sambung lagi tuan-tuan mudah-mudahan. Satu lagi last tuan-tuan, last sekali. Abu Hurairah. Tadi sikit-sikit last, memang ada 2 minit lagi tuan-tuan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tu seorang ahli sufah. Ahli sufah ni ada 2-30 orang sahabat Nabi yang tak kerja, tak buat apa. Dia duduk dalam masjid Nabi, tengah-tengah masjid tu, di kawasan sufah tu, dia cuma menuntut ilmu direct dengan Rasulullah. Sebab tu Abu Hurairah antara perawi hadis yang banyak. Dia direct dengan Rasulullah. Rasulullah cakap tu hadis dia boleh dirawikan tuan-tuan. Salah satu masa tu, sahabat dalam kawan-kawan dia kelaparan. Dia kata, ya Abu Rahman bin Sakrun tu, ya Abu Rahman, cubalah tanya pada Rasulullah, kalau Rasulullah ada lebih-lebih makanan, kita lapar sangat ni. Rumah Nabi kan sebelah masjid aja tuan-tuan. Abu Hurairah kata, baiklah. Abu Hurairah keluar, pergi rumah Nabi. Bila keluar je, sahabat tu bola sama dia, cerita Abu Hurairah, dia mengumpat. Abu Hurairah pun sampai rumah Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyampaikan salam pada sahabat kelaparan, kalau Rasulullah ada lebih-lebih makanan, bolehlah kita bagikan pada sahabat tu. Rasulullah kata, wahai Abu Hurairah, kamu kembali kepada mereka. Mereka sekarang ni tengah makan daging pun. Nabi cakap makan daging tuan-tuan. Ingat ayat Hujurat tu tuan-tuan. Orang Abu Hurairah tak faham. Ya Rasulullah, mereka lapar, tak ada benda makan pun. Aku pun pergi sana tadi, mana ada makan daging? Korma pun tak ada, apa lagi daging? Tu cakap saya lah. Nabi cakap tu halus. Kamu balik. Abu Hurairah balik semula, tengok sahabat dia, memang betul tak ada. Kami lapar ni, mana ada makan daging? Tapi Rasulullah kata, kamu dah nak makan daging? Tak ada. Cuma Rasulullah balik. Apa cerita tu? Sampai Rasulullah kata, sebenarnya saudara kamu tadi tu telah mencerita aib kamu tadi tu. Itu sama dengan makan daging saudara. Itu maknanya Nabi nak cakap. Sama dalam masjid, kaki agama tuan-tuan pun masih terlepas lagi tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan dirahmati Allah, apalah lagi kita tuan-tuan, saya lah tuan-tuan, yang mana bila kita banyak cakap, banyak salah tuan-tuan. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, na'udzubillah min zalik, minta jauh dari neraka. Tuan-tuan dirahmati Allah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tersilap ke penyampaian adalah kejahilan saya minta ampun pada Allah, mohon maaf pada tuan-tuan. InsyaAllah kalau panjang umur kita jumpa lagi tuan-tuan. Nanti kita bahaskan sambungan ini, dan juga ada 6 golongan manusia yang kalau dia mengumpat, namanya tetap mengumpat tetapi tidak berdosa di sisi Allah Ta'ala. Maknanya mengumpat yang diharuskan. Ada tuan-tuan, bukan tak ada langsung. Ada bersandarkan pada kisah-kisah dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat di sisi Allah dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.